warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Pada pagi yang mulia ini, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla Jalaluh, sama-sama kita boleh berkumpul di dalam sebuah majlis menututi ilmu pengetahuan, terutamanya di dalam ilmu berbentuk pegangan kita, iman kita. Kerana dengan sebab iman kita, boleh kita menyelamatkan diri kita di dalam keadaan yang penuh dengan syubhat, kesamaran dan sebagainya. Dan dengan sebab iman kita lah kita akan boleh masuk di dalam syurga Allah Jalla Jalaluh dalam keadaan kita itu disempurnakan nikmat, sempurnakan keredaan Allah Ta'ala kepada kita dan kita itu redha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Hikayah Jumlati Ashabil Hadis bagi Imam Abi Hasan Al-Ash'ari. Kitab yang kita nak baca ni, kita telah maklum kata daripada perkataan Imam Abi Hasan Al-Ash'ari, tidak jadi gangguan apa-apalah apabila kita baca akan kitab ini. Cuma jadi gangguan sedikit kerana kita nak pegang kepada keaslian akidah yang dibawa, yang diberjalan, yang dipegang oleh Imam Abi Hasan Al-Ash'ari. Ia tak serupa dengan dakwaan-dakwaan yang sunyi daripada perkataan tokoh ulama kita. Kerana benar-benar ni dia adalah perkara yang susah orang itu nak terima. Kita ada di depan tangan ulama kita, makhtutat pun ada, akan tetapi dengan sebab tujuan yang tertentu, suasana yang tertentu, politik yang tertentu, tak boleh juga nak akadkan perkara-perkara yang benar, yang dicatat, yang berjalan, yang dipegang, yang diimankan oleh tokoh ulama kita. Maka dengan itulah terkadang pangkat yang kita ada susah kita nak bawa benar-benar. Terkadang nama yang kita ada susah kita nak pakai benar-benar. Terkadang kemasyhuran kita yang Allah Ta'ala beri jadi halang bagi kita. Itu bukan satu nikmat yang Allah Ta'ala hendak nak beri dengan cara redha terhadap kita. Dengan sebab itu belum daripada kita nak pegang jawatan kuasa tinggi-tinggi, marilah kita sama-sama kita tunduk kepada benar-benar yang dicatatkan oleh alim ulama kita. Jadi masalah yang kita nak belajar ni, insya-Allah kita nak ambil banyaklah sikit hari ni, tak sekecil luar sangat, iaitu masalah kita nak beriman dengan sifat khabari. Sifat khabari Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sebagai tautiah muqaddimah. Kita kena faham dulu sini, takut orang tak faham ya payah.
Allah Subhanahu wa taala kita ni yang pertama ada sifat zatiyah dia. Sifat zatiyah ni pakai iman belaka. Semua orang Islam tak ada khilaf. Kemudian di sana ada sifat af'al, sifatul fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sifat khabariyah. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala khabar tentang hal dirinya. Maka di sisi ashabil hadis, dia tak kirakan kata perkara yang Allah Ta'ala khabar tentang hal diri dia, walaupun akal kita itu pergi tak sampai, pasti kita kena dengar daripada Allah Ta'ala dan Rasul sendiri. Itu tak melazimi di sisi ashabil hadis kata perkara tu adalah beri faedah tajsim wa tashbih. Faham tak? Kerana kita tak ada beriman dengan dalil tarkib. Kerana kita nak buat kesimpulan dengan cara ringkas, orang Islam kita ni dikena cuba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terlebatnya fikiran al-falasifah. Al-falasifah ni mereka yang tak beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kata Tuhan itu ada. Bahkan dia kata semua dunia ini adalah qadim zati. Dunia kita ni, alam ni panggil qadim zati. Apabila al-falasifah itu akakkan itu maqalah, terpaksa ulama muslimin buat satu kaedah untuk nak menolakkan fikiran mereka. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada dan dia itu sifat dia qadim. Sifat dia sedia kala. Alam ini hadis. Maka mengangkatkan oleh mereka itu akan dalil al-a'rad. Dalil a'rad yang nak mengisbat kata alam ini baru. Apakah dalil a'rad? Dalil a'rad iaitu tiap-tiap perkara yang berubah. Tiap-tiap perkara yang berubah maka itu adalah baru. Maka apabila dia waktu bek dalil a'rad kepada umat Islam, tetapi terkadang setengah daripada umat Islam itu tak tahu maksud tujuan yang ulama mula-mula itu buat datangkan itu dalil, membawa pada mereka itu menafi daripada Allah Subhanahu wa taala akan sifat al-ikhtiyariyah. Allah Taala nak turun pun tak boleh, Allah Taala nak istiwa pun tak boleh, Allah Taala nak datang pun tak boleh, nak redha pun tak boleh, nak marah pun tak boleh dan sebagainya. Kerana perkara tu dia kata al-a'rad, baru. Perkara tu jadi baru, Allah Taala itu qadim, maka wajib kita kena takwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di atas keadaan yang sesuai dengan makam, dia kata. Lagi kita akan mendetailkan akan itu dalil biiznillah taala. Setengahnya dia kata Allah Subhanahu wa taala ni qadim, tidak tarkib. Maka tiap-tiap perkara yang tarkib, yang bersusun itu bukan Allah, itu adalah alam. Maka dia buat datangkan satu dalil nama dalil at-tarkib. Dalil tarkib ni makna kata tatakawwan. Sesuatu tu tadi itu bersusun daripada al-mahiyah ataupun al-jauhariyah. Jauhariyah ni benda yang bahan kecil. Yang bersusun sampai ke jadi jisim yang besar. Maka dia kata al-yad wal wajh wal ain wal kaza ni termasuk daripada ab'ad, masuk daripada perkara yang jadi ajza. Maka wajib kita nafi daripada Allah Subhanahu wa taala kerana nak muraikan dalil at-tarkib. Sebab tiap-tiap perkara yang tarkib menunjuk di atas baru, tak menunjuk di atas qadim. Sebab itulah mereka itu tolakkan sifatul wajh, sifatul yadain, sifatul al-ain dengan dalil kata itu tufidut tarkib. Maka kita sebagai orang Islam yang bermanhaj dengan ashabil hadis tak pasti kata al-ain wal yadain wal wajh itu adalah satu daripada perkara yang nak bersusun zat Allah Ta'ala daripada perkara yang berikut. Itu bukan. Daripada dalil tarkib itulah al-jahmiyah wal mu'tazilah wal mutaakhirin min ahli al-kalam yanfuna 'anillahi tabaraka wa ta'ala as-sifat wal asma. Nafi daripada Allah Ta'ala nama dan sifat dan perbuatan.
Kerana apa? Kerana mereka itu guna dalil tarkib, dalil al-a'rad untuk apa? Untuk nak menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripadanya, kerana mereka itu kata lazim daripada tarkib, lazim daripada al-a'rad. A'rad mana sifat. Lazim daripada itu dalil, Allah Taala itu jadi baru. Dengan sebab itulah soalan pelik-pelik mari kata bagaimana nak isbatkan bagi Allah Taala itu sifatul yadain sedangkan yadain itu adalah ab'ad, al-ajza, al-ajsam dan sebagainya, maka tak boleh dia kata nak isbat. Wajib kita kena ta'wilkan perkara. Jadi mansya' at-ta'wil di sisi mereka tak lain tak bukan kerana nak meraihkan dalil tarkib dengan dalil al-a'rad. Dan satu lagi dalil al-ikhtisas. Dalil ikhtisas ni yakni Allah Taala tak boleh nak menentukan apa nama? Nak menentukan perbuatan dia. Seumpama kita kata tak boleh Allah Taala nak bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tursina kerana itu adalah menentukan. Tentu ni tak boleh bagi Tuhan. Kerana tentu tak adalah masa. Masa ni tak harus. Kerana masa ni baru. Semua itu adalah nak meraihkan 3 dalil. Dalil mereka ada 3. Ada dalil al-a'rad ataupun dalil hudusul ajsam. Yang kedua dalil al-tarkib. Yang ketiga dalil al-ikhtisas. Sebab tu kita kena reti, kena faham. Wimolek. Supaya kita itu taknya jadi terlebat dengan cara-cara fikiran yang bahaya umpama tu. Kerana apa boleh kata bahaya? Kerana mentolakkan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dakwaan yang muzayyafah umpama itu. Baik. Maka kita nak isbat pada pagi ini daripada sifat yang Allah Subhanahu wa taala menyifatkan diri dia, dan Imam Abi Hasan Asy'ari pun iqrar di dalam kitab ini. Dia katakan qala al-Imam Abi Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa 'alum min syekhina fid darain amin. Sifatul yadain wa anna lahu yadaini bila kaifin kama qala khalaqtu bi yadayya. Nah, ini pada halaman yang ke-26 itu dia kata sifatul yadain adalah sifat 2 tangan Allah Subhanahu wa taala. Sifatul yadain, kalimah yad apabila itlaq boleh kita pakai yadul insan wa yadul al-khaliq. Akan tetapi apabila idhafah sebagaimana kita royak, dia akan jadi tentu. Dengan sebab idhafah kita boleh menentukan makna. Sebab itulah orang kata yad ni ada banyak di dalam bahasa Arab. Makna itu dan makna ini dan makna itu dan makna ini. Okey. Tak ada salah di situ cakap lagu tu. Tetapi bilakah kita nak menentukan lafaz ini dengan makna ni? Bila? Mata indamal idafatul kalam ilal jumlah. Apabila dia idafakkan kalam itu kepada jumlah dia, akan menentulah perkara tersebut. Dengan sebab itu katanya as-siyaq tahkum al-makna. Siyak tadi itu dia menentukan makna. Nak tahu kata makna ni macam mana, kalimah ni macam mana, mufradat ni macam mana, pasti kita kena tengok dalam as-siyaqul kalam. Kalau gitu siyaqul kalam laha salasatu arkan. Siyaqul kalam ada 3. Yang pertama ada as-sibaq, perkataan hadapan. Yang kedua ada as-siyaq. Yang yang akhir sekali al-lihaq. Ada 3 semua. Dengan sebab itu kalam Arabi kita nak tahu kata apakah maksud dia, pasti tengok al-lihaq was-siyaq was-sibaq. Pasti kita kena tengok 3 perkara. Tengok depan, tengok di tengah, tengok di akhir. Barulah kita itu boleh menentukan makna al-kalam. Kalau tidak, nescaya kita nak menentu tak boleh. Seperti saya dak misal lama mari dah. Seperti kita kata ayam. Apabila sebut ayam,
dengan apa nama orang panggil kata dengan kalimah mujarrad gitu, kita tasawuf kata ayam sungguh. Tiba-tiba kita sebut pula kaki. Kalimah kaki dengan cara mujarrad gitu. Kita tasawuf lagu mana? Tasawuf kaki manusia, kaki tu kaki ni. Tapi kalau kita tak siyakul kalam, kenapa hari ini berjalan kaki ayam? Kenapa hari ini berjalan kaki ayam? Anta pehagana? Pehagana? Tak berselipar. Tak ada orang pehal lain pada tu. Tak ada orang pehal lagu tu. Lain daripada ni, la yujad, tak ada. Dengan sebab berapa? Dengan sebab susunan kalam yadulla ala al-makna. Tunjuk. Sebab tu dakwaan kata, yad ada berapa makna dalam lughawi. Wajh ada berapa makna dalam lughah. Istiwa ada berapa makna dalam lughah. Okey, banyak makna. Tetapi bila kita nak menentukan makna yang tertentu ini, pasti kena tengok pada as-siyaq. Hadana. Ini jalanan ashabil hadis yang gila gitu. Yang kedua, kita tengok kepada al-idhafah. Mudhafun ilaih itu siapa? Kalau mudhafun ilaih al-insan, okey. Kita boleh tahu kata kaifiat macam mana. Kerana saya nak rayakwi faham di sini, ayatus sifat kita kena faham gini. Ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis An-Nabawiyah, lughah yang Allah Taala guna ataupun lughah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna, ia guna lughah musta'mal. Lughah musta'mal. Di sana ada lughah muhmal. Lughah musta'mal iaitu lughah yang mempunyai makna di dalam kalimah. Lughah yang mempunyai makna dalam kalimah. Seperti kita kata lafaz Zaidun, ada makna. Tapi kalau lafaz dizun tak ada makna bagi dia. Lafaz juga tetapi laisa lahu makna, laisa lahal makna, tak ada makna bagi dia. Baik. Kemudian di dalam kalimatil arabiyah ataupun siyaqil Quran wal hadis, Allah Taala gunanya lafaz musta'mal, maka dalam itu wajib kita kena beriman 3 perkara. Yang pertama, beriman dengan lafaz. Beriman dengan alfazil Quranil Karim ataupun alfazil hadis nabawiyah. Satu. Yang kedua, beriman dengan makna yang mempunyai di dalam makna tu, di dalam lafaz tadi itu. Tu dua. Kemudian beriman dengan kaifiyat wal haqiqah ba'dal ma'ani, lepas daripada makna. Ya, ada 3 rukun. Kemudian masalah sifatullah jalla jalaluh, kita tahu 2. Yang pertama, kita tahu lafaz. Yang kedua, kita tahu makna. Tapi hakikat wal kaifiyat itu kena serah pada Allah Ta'ala. Nak tahu tak boleh. Tamam? Seperti Allah Ta'ala kata, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kita reti. Kata ini lafzul Quran. Wajib beriman kata ni kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada makna yang boleh kita faham dalam itu. Sebab apa boleh faham? Kerana Tuhan guna lafaz musta'mal. Bukan Tuhan guna lafaz muhmal. Di sini jawapan yang jelas bagi al-mufawwidah ahlu tajhil, kata ayatus sifat kita serah makna bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah. Wa nakilu ilmahu ilallah, lain dengan wa nakilu maknahu ilallah. Siyaqul kalam daripada ahli hadis ataupun ahli sunnah daripada tokoh ulama salaf, dia kata wa nakilu ilmahu ilallah. Kita serahkan ilmu itu kepada Allah. Serah ilmu tu mana serah hakikat. Bukan serah makna. Kalau serah makna kena kata wa nakilu maknahu ilallah. Makna dia. Makna ni apa? Perkara yang boleh kita faham. Sebab tu Tuhan kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ta'qilun ay tafhamun. Faham akan apa? Faham akan makna. Ayatus sifat, lafaz, beriman dengan lafaz serta kita faham makna. Tapi haqiqah ba'dal makna, hak tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak tahu kata datang lagu mana, turun lagu mana, istiwa lagu mana, tangan macam mana, muka macam mana, tak boleh nak tahu. Tapi ayatul ahkam wajib kita kena 3. Yang pertama, lafaz beriman.
Yang kedua reti makna, aqimus salah reti. Kaifiat pun kena reti. Kaifiat as-salah kena reti, kaifiatuz zakah kena reti, kaifiatul hajj kena reti. Ayatul ahkam tiga-tiga ni maklum ladaina. Adapun ayatus sifat maklum ladaina, lafaz kita tahu kata daripada Allah min indillah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua makna kita reti, kemudian hakikat wal kaifiyah itu serah kepada Allah. Adapun serah makna serta kaifiat dan hakikat kepada Allah, itu panggil mazhabul mufawwidah ahlut tajhil. Indana ashabis sunnah, apa nama? Serah kepada Tuhan kaifiat dan haqiqah. Tak ada serah akan makna. Kama qala al-imamul a'immah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lum ay fil lughatil arabiyyah wal kaifu majhul ladaina. Kaif majhul? Tak boleh tahu. Nampak tu tak? Itu kita faham Malik tu. Lepas tu jalan semua tu. Kaedah Imam Malik kata tu, jalan semua di atas sifat Tuhan. Kulluh bilal istisna. Tak ada istisna. Baik. Jadi Imam Abi Hasan Al-Ash'ari percaya kata wa anna lahu, dan sesungguhnya baginya, bagi Allah, wa anna lahu ta'kid ni, dua ta'kid. Anna satu, kama dia datang jar wal majrur untuk nak takkidkan. Untuk nak mentakkidkan kata bagi Tuhan tadi. Yadain. Ini tak dinamakan ta'wil. Dinamakan itsbat. Ulama salaf ataupun ulama ashabil hadis menamakan tentang bab ini babul itsbat, bukan babut ta'wil. Karena ashabil kalam dia kata az-zahir laisa bimurad bal az-zahir faman i'taqada bi zahiril Quran fahuwa min usulil kufr wad dalal. Siapa dia i'tiqad seperti Tuhan raya dalam Quran mengikut zahir tadi, itu adalah usul al-kufr wad dalal. Sebagai kaedah yang keenam daripada kitab Ummul Barahin. Ada siapa dia pernah belajar Ummul Barahin tu ke? Bagi Syekh apa nama Syekh berapa? As-Sanusi alaihi rahmatullah, afallahu anhu lah, dia kata usul yang keenam itu siapa dia pegang dengan zahir Quran, itu adalah yuaddi ilal kufr. Ada di sisi kita az-zahirul Quran bukan tufid al-kufr wad-dalal. La, tak ada hak tu. Zahirul Quran di sisi kita at-tanzih, makna cuci dah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa boleh jadi cuci? Kerana Tuhan menyifatkan diri dia. Itu tak? Dan tak dinamakan apa nama? Ta'wil tafsili, ta'wil ijmali, itu istilah mutakallimin. Dia kata salah dengan khalah ni ittifaq. Kerana apa ittifaq? Ittifaq di atas kata zahir Quran mustahil bagi Tuhan. Bukan. Nampak tak? Cuma salah dia ta'wil ijmal. Apa makna ta'wil ijmal? Apa maksud wajah rabbuka? Serah ke Tuhan lah, hamba tak tahu. Di sisi ulama khalah, zahir bukan murad juga, tapi apa wajah rabbuka ai amru rabbika. Ittifaq di antara khalah dengan salam. Ittifaq tu ittifaq di antara mutakallimin, bukan ittifaq di antara ashabil hadis was salafis salih. Abadan tak ada. Mana dalil? Ni kita dah baca ni. Wa anna lahu, dan bagi Tuhan itu yadain, ada dua tangan. Bila kaif. Apa makna kalimah bila kaif? Itsbatnya makna kami dinafikan kaifiyat. Kalaulah makna tak ada, tak pasti wari bila kaif. Wari buat apa benda? Nak nafi buat apa kalau benda tak ada? Boleh. Jangan lakah batas tu. Batas tu tak ada. Orang panggil, apa suruh orang lagu tu? Tak boleh suruh lagu tu. Nampak tak tu? Bila ni nafi. Tiap-tiap nafi kaedah dia hak tetap, benda hak ada. Seperti kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan tu tak ada. Masuk belaka tu. Al-haq wal batil. Masuk dua-dua. Kalau gitu di sana ada ilahul haq wa ilahul batil. Kalau berhenti sekadar tu, ijma' ulama kata orang tu kufr. Jangan ada buat mudah, ada buat ceramah macam la ilaha. Berhenti banyak tu. Tak boleh. Kena wari istisna tu. Kena wari al-istisna illallah tu kena bawa data. Wa anna lahu, dan bagi Allah Ta'ala itu yadaini. Supaya kita ibanah katalah ni juga. Bila kaif, dengan ketiadaan kaif. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla Jalaluh katakan.
khalaqtu biyadayya. Aku jadikan akan Adam alaihissalam itu dengan dua tangan bagi aku. Kalau gitu orang panggil kata idhafah yad kepada Allah di sini idhafatus sifah lil mausuf. Idhafatus sifah lil mausuf. Karena di sana ada di sana idhafatut tasyrif. Seperti naqatullah, idhafatut tasyrif. Kitabullah, kitabullah ni idhafatus sifah ka idhafatul ka idhafatut tasyrif. Kitabullah. Tasyrif. Tapi kalau kalamullah idhafatus sifah lil mausuf. Ingat ana situ nah. Naqatullah idhafatut tasyrif, baitullah idhafatu tasyrif. Idhafah nak memuliakan. Faham tu tak? Ni kita kena faham bab idhafah juga. Terkadang kita ngaji salah. Gapo idhafah sini? Aku pun tak tahu juga. Tak boleh buat aku tak tahu dah lah. Kita orang ngaji ni. Tapi dia nak tupai pia lagi. Tak apa ada orang. Pas mu mengaji buat apa? Mu mengaji buat apa saja? Kita kena selesai masalah. Jangan duk harap ke orang semata. Tak apalah demo tu ada, demo ni ada. Tak boleh. Mas'uliyah aku sendiri. Pas nak buat lagu mana? Kena pergi pandai. Pandai buat lagu mana? Fas'alu ahla zikr. Ngaji ya. Tu maknanya gitu. Qalaqtu biyadai suratu Taha. Surah tu apa? Surah Taha. Gapo makna bila kaif? Tengok sikit situ ya. Bila tasawwuri kaifiyatin muayyanatin lis-sifah. Dengan ketiadaan tasawur. Apa makna tasawur? Tasawur ni benda yang bergambar di dalam otak kita. Sebab itulah Imam Ahmad dia kata kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dhalik. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalik. Apa yang tergambar dalam otak kita, hak tu bukan Tuhan kita. Heran tu. Tapi reti tak ada apa. Kita faham akan makna tak lazim kita faham sampai ke hakikat bab dunia apa pada. Bukan bab dunia, bab apa nama makhluk memadai. Allah Taala kata walibasuhum fiha harir. Pakaian ahli syurga daripada setera. Kita faham tak? Faham, tetapi boleh kita tasawur dalam otak kata setera macam mana dalam syurga. Tak boleh nak tasawur. Sebab Allah Taala kata dalam hadis kursi katakan hadis sahih Bukhari, addattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dalam hati tak pernah terlintas. Takut mana pula Tuhan rakyat kata walibasum fiha harir. Tak biasa tengok harir. Setera biasa. Akan tetapi hakikat. Sebab itulah Abdullah bin Abbas kata huna qadrul mushtarak bainal ismi faqat, bainal asma'i faqat. Di antara nama saja. Ada apa hakikat? La. Hakikat lain-lain. Hatta diri kita ni hak lain. Tuhan tukar. Nampak tak tu? Walaupun hasif, walaupun ashtar, akan tetapi Tuhan tukar. Jadi, yang kekal. Sebab tu mata kita ni, dunia tak boleh tengok Allah. Tapi akhirat esok boleh. Mata tu lah ni. Tapi Tuhan tukar. Kuasanya, Allah tak kuasa apa. Hak tak ada, we ada apa boleh. Tak ada pelik. Qala huwa alayya hayyin. Di atas aku ni mudah belaka. Nak jadikan Hashim ni 10 orang, 100 orang. Supaya dengan dia, perangai tu lah, orang tu lah. Boleh. Tak ada masalah. Akhirat esok Tuhan boleh buat belaka. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Apa yang kita kehendak ada di belaka di sana. Itu pahara gitu. Sifatul yadain. Nah, ni daurah kita nak syarah dengan cara semua tu tak mungkin lah. Nah, insya-Allah kena kena durus lah. Kalau sekurang-kurangnya baca kitab ni adalah 4-5 ni boleh. Kalau baca tiap-tiap hari. Baik, balik kita tengok pada halaman yang ke-28 tu sikit. Ia kata, hadza wa ajma'al muslimu atau ajma'a tu baca situ sikit hasif. 28 tu nampak tak? هذا ما أجمع عليه السلف قال الأشعري أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى وأن له تعالى يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Nah, dia kata ini apa yang diijma'kan oleh ulama salaf. Dia Abu Hasan Asy'ari sendiri baca. Dia sendiri nakal mari, tapi peliknya pakak tak saya baca Abu Hasan Asy'ari. Tapi dakwa kata kita ni Al-Asy'ariyah, sebab tu saya tafaddul kata
Tak payah panggil lah nyanyi ke imam. Panggil ahlul kalam lebih utama. Panggil ahlul kalam. Kerana apa? Kerana nas daripada Abu Hasan Al-Asy'ari lagu ni hak jalan. Ada pun hak nisbah kepada dia tu, barangkali dia itu taubat diri daripadanya. Barangkali tak betul dimula lagi dengan apa yang dinisbahkan dan sebagainya. Ini kita pergi dengan alasan. Kita pergi dengan alasan, bukan kita pergi dengan apa nama hawa nafsu dan sebagainya tak. Dia kata ijma'. Dia ijma' ni ajma'al muslimun lah. Orang Islam semua tu di atas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengar dan lihat, dan Allah Taala itu bagi dia itu dua tangan yang terbuka, dan Allah Subhanahu wa taala itu di tangan dia itu semua bombing ni dia boleh pegang pada hari akhirat esok. Dan bombing semua ni as-samawat mana langit semua ni Tuhan lipat duk di tangan kanan dia. Allah Subhanahu wa taala lahu yamin kama yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Ini akidah al-muslimin yang diberjalankan oleh ashabil hadis. Ini tak payahlah kita isbat dah. Dan Imam Abi Hasan Asy'ari dia kata yawi ta'rif sifatul yad, dia katakan sifatun qa'imatun bi zatihi ta'ala fa bihi ma khalaqa adama. Sebagaimana naka di dalam tafsir Khazin, dia kata sifatun qa'imatun bi zatihi ta'ala bihi ma khalaqa adama. Mana satu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, dengan kedua-dualah Allah Taala jadikan Adam alaihi salam. Betul molek dengan hak raya ni. Orang tanya, "Pas tu nak wi makna lagu mana?" Hawi sepang saat ni tu. Pia raya, Khazin raya. Dan tafsir lain-lain lagi pun ada sebut juga. Dan Abu Hasan Asy'ari dia isbat sungguh, kata bagi Tuhan itu ada dua sifat yad. Sehingga Imam afallahu anhu lah, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Tafsir Al-Kabir dia kritikkan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Itu dalil nas besar, kata Abi Hasan Al-Asy'ari fi wadin wa haula fi wadin. Akan tetapi Fakhruddin Ar-Razi pada akhir hayat dia tulis kitab nama Aqsamul Maladzat. Dia taubat diri klik kepada salafis salih. Sebagaimana riwayat oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab Lisanul Mizan. Lisan al-Mizan. Di sana ada Lisanul Mizan, di sana ada Mizanul I'tidal. Mizan I'tidal bagi Zahabi, Lisanul Mizan bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Boleh kita rajuk. Hak saya rayak ni ada di dalam senarai. Pada yang kata, bahawa apa tokoh-tokoh besar tak mau nak rayak, itu musdakwah. Nampak tu tak? Kalau tokoh besar tak rayak, kita tak tahu. Yang pertama, biar tokoh besar di situ, Ibn Hajar rayak. Ada lagi nak besar lebih daripada Ibn Hajar? Ada lagi nak lebih daripada Az-Zahabi? Oh, payah cari. Nampak tu tak? Mereka ini masnad Imam Ahmad duk dalam dada seumpama kita ingat kul huwallah. Ada orang sekarang lah ni. Nak boleh sampai setarah tu. Sebab itulah memadai dengan tokoh-tokoh ulama kita raya. Yakfi. Imam Fakhruddin Ar-Razi taba min aqidatihi. Taubat daripada. Wa kadzalika al-Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Juwaini. Qabil. Man qabil. Siapa dia nak terima tak saya terima, dia. Tapi benar-benar tetap lagu tu. Nampak tu tak? Benar-benar tetap lagu tu. Habis situ. Masuk pada muka 30 biiznillah lagi. Sifatul ainaini. Wa anna lahu ainaini bila kaifin. Kama qala tajri bi a'yunina. Surah Al-Qamar. Nah, dan kita sebagai ashabil hadis i'tiqad bagi Allah Subhanahu wa taala kita ni ada dua sifat al-ainain, ada sifat mata. Wa illa kita tak itlak sifat ain memadai dengan sifat basar kalaulah Tuhan tak isbatkan bagi diri dia di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Tuhan isbat boleh. Tok-tok guru kita kata tak ada apa memadai dengan sifat basar. Kalau Tuhan tak isbat bagi diri dia al-ain, la naqulu bihi. Kita tak kata. Tetapi jalan di atas asal lah. Kata bagi Allah Subhanahu wa taala ada sifat mata dia, dengan ketiadaan kita tahu kaifiat. Sebagaimana kita beriman dengan zat Tuhan, begitulah kita beriman dengan sifatul ain bagi Allah Subhanahu wa taala. Perahu Nabi Nuh tadi itu berjalan. Jalan pakai ba di situ, bal isti'anah. Ba al-isti'anah bukan balil mulabasah. Bal isti'anah mana kata dengan pertolongan
daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan. Maka kita tafsir dengan lazim dengan tak nafi malzum itu adalah manhaj ashabil hadis. Kita isbat bagi Tuhan, bagi Allah Taala itu sifatul ain. Akan tetapi lazim daripada ain iaitu al-hifz. Jaga al-isti'anah, pertolongi, tak apa. Ada apa? Mereka kata tak ada. Laisa lillahi ain. Adanya apa? Ada lazim. Ada apa? Ada lazim. Seperti mereka buat dalam sifatul rahmah. Sifatul rahmah tak isbat, tetapi isbat lazim daripadanya. Itu bukan jalan ashabil hadis. Lazim daripada sifat, ada sifat rahmah, Tuhan beri pahala, Tuhan berinya kelebihan. Beri kelebihan itu kesan daripada rahmah. Kalau tidak ada rahmah, kesan itu nak mari daripada mana? Sebab tu ashabil hadis terkadang kita baca dari kitab tokoh-tokoh ulama kita, dia tafsir dengan lazim. Masalah tafsir dengan lazim faham molek. Tafsir dengan lazim tapi tak nafi malzum. Mereka ini tak ada isbatnya sifatul ain, tetapi mereka itu isbatnya apa nama? Lazim daripada sifatul ain, iaitu jagaan, bela ataupun apa nama lagi pertolongnya dan sebagainya. Maka kita tafsir lagu tu tak salah selama mana kita tak nafi malzum. Tak nafi malzum. Faham tak masalah lazim malzum? Masalah kita kata kita lazim, kita ada ni kerana ibu bapa kita ada. Tak gitu kan? Walaupun kita tak pernah tengok pun ibu bapa, tapi yakin dengan dalil al-iltizamiyah, kata orang ni ada ibu bapa pas. Di sana ada dalalah tadammun, ada dalalah mutabaqah, ada dalalah al-iltizamiyah. Nampak tu tak? Maka lazim daripada kita tengok bina tadi ni, kita tengok sudah, kita tahu kata ada yang membuatkan dan sebagainya. Walaupun kita tak tengok kata orang buat dengan tangan dia, tapi kita reti kata ini ni tak jadi dengan sendiri. Itu panggil dalalah al-iltizamiyah. Itu tak? Maka isbat dengan lazim tak ada masalah. Selama mana tak nafi malzum. Kalau nafi malzum itu adalah tariqah ashabil kalam minal mu'tazilah wa man tabi'ahu ataupun wa man wafaqahu. Tu habis itu. Saya nak ayat dengan cara cepat-cepatlah sini. Di sisi kita isbat bagi Allah Subhanahu wa taala sifatul ainain bila kaif. Kita pergi kepada pada mana pula tu? Pada muka yang seterusnya sifatul wajh. Sifatul wajh. Sifatul wajh wa anna lahu wajhan. Kama qala. Nah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Al-lughatu al-jalalu al-'azamatu wal kibriya'u. Nah. Ya, makna kata ini satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala nak sifatkan bagi diri dia, iaitu sifat wajh. Sifat wajah Allah Subhanahu wa taala ni Allah Taala royak kepada Nabi pun royak kita. Kata innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Mana kita tengok wajah Tuhan. Allahumma inni as'aluka ladzata nazar ila wajhikal karim. Dalam hadis sahih kan? Ya Allah, ya Tuhan aku pohon kepadamu ya Allah, aku ni boleh tengok muka. Tengok muka. Maka muwafaqah moleklah hadis Nabi dengan ayat Quran. Ayat Quran dia kata la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kalaulah idrak mana kata kita boleh meliputi semua. Tak boleh tengok semua lagu tu. Tengok muka Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Bila kaif, bagaimana kita tak boleh nak royak tentang muka Tuhan tu macam mana? Jadi tasawur supaya kita kan sudah. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir, kita kena pergi molek situ. Bagi Tuhan kita ni ada muka. A'udzubillahil azim. Doa masuk masjid kan? A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim. Wa biwajhihi al-karim. Tuhan Nabi wari wawul al-atfi tufidul mughayarah. Beri pedah mughayarah. Mana a'udzubillahil azim berlindung dengan zat Tuhan wa biwajhihil karim. Dan dengan wajah Tuhan. Wajah tadi itu bersifat dengan al-karim.
Mana wajah itu adalah mausuf, al-karim adalah as-sifah. Isbat ulama salaf min khilal hadis tadi itu kata Allah Ta'ala itu mempunyai sifatul wajh. Sifat al-wajh. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala wajah sebagaimana Tuhan royak. Tuhan sendiri royak. Tuhan kata mana? Ayat ni kalau kita hubung sikit, depan sikit, kata mana ayat ada depan Hasan? Ha? Ada depan sikit Hashim. Suratul Rahman. Ashtah. Hegat depan sikit. Kullu man kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man makna kata tiap-tiap mereka. Mereka di sini katanya alim ulama kita hak maksud hak utama sekali iaitu al-insan, manusia. Semua manusia ini dan semua masuk belaka hak bernyawa tadi itu fanin. 'Alaiha ay 'alal ard, di atas muka bumi ni. Semua itu binasa habilicing. Wa yabqa, dan tinggalnya muka bagi Tuhan engkau. Muka bagi Tuhan engkau. Salah kita faham kata semua sifat Tuhan binasa belaka. Malaikat muka Tuhan. Ambil mana faham lagu tu? Kalau ambil lagu tu nak tahu nak kita nak tinggal macam mana ayat kata kullu man 'alaiha fan. Ha? Kullu man 'alaiha fan makna makhluk yang binasa. Bukannya sifat Tuhan. Bukannya apa nama perwaktu Tuhan tak. Semua binasa itu makhluk. Yang kekal sini wajah. Supaya kita kecek, aku balas dengan orang tu. Paham buat lagu mana? Aku tunjuk muka dia. Tunjuk muka ke tunjuk tuan semua tu? Ha? Itlak muka kena tepat mulia. Oh, kita hari ni rasa malu muka. Malu muka kan malu tuan. Malu tuan semua tu lah. Tapi itlak lagu tu. Itlak lagu tu menunjuk kata dia itu bersifat dengan muka. Hal tu tak? Sebab tu Nabi kata, jangan kamu minta dengan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat syurga Firdaus satu. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim al-firdaus al-a'la. So, Nabi minta tu. Hal lain tak boleh. Nampak tu tak? Tak sepatut, tak layak kita minta dengan wajah Allah Ta'ala lain daripada tu. Inilah maksudnya dengan cara ringkas, mana kata bagi Tuhan kita ada wajah sebagaimana Tuhan kata. Imam Abi Hasan Asy'ari itsbat wajah bagi Tuhan kita. Dan Imam Ibn Khuzaimah kata dalam tu dia kata kana wa nahnu wa jami'u ulama'ina min ahli al-Hijaz wa Tihamah wal Yaman wal Iraq wal Syam wa Misr. Wa Misra setengah baca Mas. Tapi hak masyhur udkhulu Misr. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Baca Misr supaya Quran tu. Dia katakan madhhabuna an nuthbita lillahi ma athbatahu li nafsihi wa nuqirru bidzalika biqulubina min ghairi an nushabbiha wajha khaliqina biwujuhi ahadin minal makhluqin. Makna kata mazhab kita, mazhab ashabil hadis, kita menyabit bagi Tuhan apa yang Tuhan menyabit bagi diri dia. Dan kita ikrar di makian itu dengan hati kita daripada ketiadaan kita menyerupai wajah Tuhan kita dengan segala-gala wajah mana-mana. Ni dalil nak ayat kata kita bukan musyabbihah. Musyabbihah isbat serupa dengan kita. Hak ni tak serupa. Tak serupa ni lah dalil kata kita bukan musyabbihah. Ashabil hadis bukan musyabbihah. Itu tak? Tu, ini adalah perkara yang nyata. Ibn Khuzaimah ni ada kitab Tauhid. Siapa boleh tengok kitab Tauhid, insya-Allah akan saya syarah di dalam majlis ilmi dunia. Kitab Tauhid Imamil A'immah. Imamil A'immah. Dan kitab ni dibaca setiap qurun. Malaikat masa zaman Ibn Tumarak dibakar di itu dan di ini. Dan datang Fakhruddin Ar-Razi yang kata haza laisa bi kitabil kitab Tauhid bal huwa kitab syirk, dia kata. Atau afallahu anhu lah. Dan diikuti oleh Syekh Zahid Al-Kautsari pun kata gitu juga. Itu adalah kekurangan ilmuwan daripada mereka. Karena Imam Ibn Khuzaimah ni Imamul A'immah. Tok guru bagi ulama. Bukan makna kata orang biasa lah dia. Bacalah di dalam sejarah mana-mana pun tengok. Malaikat orang sekarang lah ni supaya ada di tempat kita dan sebagainya.
Oh ya tu Imam Ibn Khuzaimah ni ya alim gitu gini, tetapi dia tak ada dia kekurangan dalam masalah usuluddin. Usuluddin yang mereka itu kandak gapo tahu tak? Ilmul kalam. Tak apa, Imam Pak pun tak tahu ilmul kalam. Imam Bukhari, Imam gapo tu tak tahu juga. Al-jahlu bil kalam huwa ilm. Wal ilmu bi ilmil kalam huwa al-jahl. Di sisi kita lah tu. Nampak tu tak? Tapi kita nak ngaji juga ilmu kalam. Ngaji boleh, tak ada gapo. Ngaji boleh. Sebab kita nak ngaji ni, kita mengaji hak tu. Tetapi nak buat asas itu bukan. Kerana ilmu kalam dia bahas tentang masalah al-makhluqat. Adapun khaliqina ataupun al-ilahiyat, mana pergi tak siapa. Otak kita nak pergi tak boleh. Bak Tuhan. Nampak tu tak? Ni adalah perkara-perkara yang kita boleh faham dari situ. Tengok. Saya nak pergi dengan cepat sikit sini. Tengok pada muka 30 ni. Tu ke? 30 ni tu. An Jabir radhiyallahu anhu qala lamma nazala hadhihi al-ayah. Ini ayat ni. Tuhan kata qul huwa qadirun. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika. A'udzu biwajhika, dengan muka bagi engkau. Kalau kita pergi takwilkan wajhi dengan makna zat, ka tu makna zat jadi bertindak. Jadi makna tak sesuai. Wajah tu sifat, ka tu mausuf. Nampak tu tak? Makna kata sifat ya go dengan mausuf, ya tak mausuf dengan mausuf ya bukan. Mausuf dengan mausuf panggil tahsilul hasil. Kalau sifat dengan mausuf itu panggil syai'un talazum. Benda yang mulazamah di antara dua. Faham Hashim? Faham masalah ni? Tu. Au min tahti arjulikum, di bawah kaki kamu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam a'udzu biwajhika. Au yulbisakum syi'a, ataupun Allah Taala menjadikan kamu itu berpuak-puak, berpecah belah. Nasallallahu taala assalama wal afiyah. Hak ni Nabi minta ke Tuhan, tapi Tuhan tak ui. Sebab itulah umat kita itu banyak berpecah belah. Walaupun begitu, kita ada tempat nak bersatu. Quran kita satu, Nabi Muhammad satu, kiblat satu dan sebagainya. Hak kita nak bersatu, kita bersatu di atas urusan agama. Bab peribadi terkadang kita kena tak juga. Banyak ke orang lain ni dah jadi pecah sama-sama orang Islam bab peribadi. Maslahat ad-dunyawiyah sampai ke punah ukhuwah al-imaniyah. Punah. Itu makna kata yuqaddimun al-hayat ad-dunya 'ala al-akhirah. Sebab orang punah ukhuwah al-imaniyah, dia tak masuk syurga. La yadkhulul jannah abadah. Tak masuk. Nabi kata la yadkhulul jannata al-qattat. Qattat mana orang suka pecah. Di antara satu sama lain tak bukan dengan ada urusan tu sikit, ini urusan sikit pecah. Tak masuk syurga. Hadis sahih. Pak kita kacilah mana? Untuk kacilah mana? Tak kira setiap hak tinggi cara tinggi, hak pangkat pelajar cara pelajar, hak masyarakat, hak biasa awam. Ini perkara-perkara yang jadi muksif, perkara yang tak bagus. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam hadza aisar. Hak ni mudah berlaku sungguh. Hadis sahih Bukhari dan sebagainya. Tengok pada muka 38 tu. Baca Hasif. Asma'ul husna lillahi ghairu makhluqatin. Wa anna asma'allahi la yuqalu innaha ghairullahi kama qalat al-mu'tazilah. Nah, ni nama Tuhan Asma'ullahil Husna. Tuhan kita ada nama. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Makna kata bagi Tuhan kita ada nama-nama yang elok. Husna bermakna husnul husnul muthla. Kemocok keelok ke. Itu makna husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ada nama yang elok, nak kita berdoa. Dia tu bukan makhluk. Dia kata sesungguhnya nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala tak dikatakan bahawasanya dia tu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kata Allah, lafaz Allah ni nama bagi Allah. Adakah nama bagi Allah tu melazimi dia itu musamma?
Masuk mabhas sikit. Musamma makna diri. Nama tu di atas musamma. Seperti kita kata, ini telefon. Telefon ni makna kata nama. Hak kita nak pegang ni ke apa? Ini yang panggil musamma. Perkaranya dinamakan. Maka di sisi kita yang kata bahawasanya nama Allah Ta'ala itu tak dikata, tak dipanggil. La yuqal makna tak dipanggil, tak disebut. Bahawasanya dia itu lain daripada Allah. Sebut kata Allah, zat serta nama. Zat serta nama. Itu maknanya gitu. Sebagaimana Mu'tazilah kata dan Khawarij. Al-Mu'tazilah pengikut bagi Wasil Ibn Atta'. Khawarij pengikut bagi siapa? Zul Khuwaisirah. Zul Al-Khuwaisirah dan Abdul Rahman Ibn Muljam dan sebagainya. Puak-puak tu. Sebagaimana kata Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia kata gitu sebab apa? Sebab dia pegang kata nama Tuhan tu makhluk. Lagu mana? Asal Allah Ta'ala tak ada nama. Zat Tuhan tu sunyi pada nama. Kemudian baru ada nama. Kita ahli sunnah bukan lagu tu. Nama Allah Ta'ala sedia sama dengan zat Tuhan tu. Heran tu. Nama Tuhan tu sedia sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jalanan kita. Heran tu nah? Itu adalah jalanan kita. Kemudian setelah daripada kita boleh faham dah situ tu, dia kata, tengok pada muka 40 tu, tengok Imam Ahmad kata kanu. Dia kata, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, man za'ama anna asma' Allahi makhluqatun fahuwa kafirun. Siapa dia pegang i'tiqad, gi faham, kata bahawa sesungguhnya nama-nama Tuhan itu makhluk. Makna kan makhluk di sini. Makna Tuhan tak ada nama. Kerana dia Tuhan membarukan nama di atas diri dia. Maka orang lagu tu jatuh agama. Nampak tu tak? Orang tu adalah jatuh agama. Kalimah kafir ni kita terjemuh jatuh agama. Kita tak usah sebut sangat kafir-kafir yang kasar. Nampak tu tak? Ya kasar. Kafir ni kasar. Apa orang pun tak sedap dengar. Kita sendiri pun tak sedap. Kita terjemah kata orang jatuh agama. Hak tulah ya. Cuma husnul al-isti'mal al-faz. Barulah orang tak lari. Nampak tu tak? Tu maknanya gitu. Orang tak lari sini makna kata uslubid da'wah kita kena yassir wala tu'assir. Kita mudah, jangan buat payah. Tu cara nak dakwah. Nampak tu tak? Jangan kita buat jadi kata kita ya. Boleh sebut. Bakalulah orang sebut terhadap kita bahasa kan? Idhhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Apa tu? Faqula lahu thaqilan. La faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kecari molek barulah orang tu serah masuk dalam hati. Kita nak hati dia kah? Nak wi dia jadi molek ke? Kan nak wi sedap mulut kita? Nak wi sedap mulut saya boleh nak kata. Sebab tu orang kecek tak molek, otak dia kecil. Orang kecek tak molek, bodoh, bengong, telur, apa nama kata lah. Tak sesuai pada makam tu. Orang otak tak ada. Kecil otak dia. Tapi kalau orang besar, otak hati dia besar, tengok kecek. Dia tahammal boleh. Dia pegang boleh. Dia tahu ke gapo jadi gapo ni. Sebab tu kalimah kafir mana orang jatuh agama. Orang sesat tak sebut lagu tu. Sebut kata tak betul jalan. Hingga sikit. Nampak tu? Orang tu tak betul jalan tu. Hak tu lah ya, tak betul jalan ke mana lagi. Tapi kita kecek we sedap dengar. Sebab orang Jawi kita ni ya satu tabiat orang Jawi kita. Mudah berasa hati kerana dendam. Ghil. Orang Arab payah berasa hati tapi tak denai. Tu ya sedap situ. Nampak tu tak? Tu ya tak serupa dengan kita. Kita ni kalau akak sorang sepengah orang Arab duk kecek ni, akak telefon balah bertahun-tahun. Tak gitu. Raya pun tak tegar je. Dia kata hak lain. Tu Jawi kita je duk main. Ya lemuk sungguh. Tabiat ya lemuk. Tapi ya kerah. Nampak tu tak? Ya kerah. Orang Arab nampak kerah. Tapi tabiat dia lemuk. Ya gitu. Cara gitu. Sebab tu kalimah kita muamalah dengan manusia. Gitulah cara. Itulah ambil satu padalah. Daripada perkataan Imam Ahmad ibni Hanbal.
Kamar kata Khalaf Ibn Hisham Al-Muqri bawah tu sikit, qala man qala inna asma' Allahi makhluqatun fa kufruhu 'indi apa nama tu? Awdahu min hadhihi syamsi. Sesiapa yang kata sesungguhnya nama Allah itu makhluk, mana Tuhan baru ada nama. Heran tu, baru ada nama. Dulu tak ada. Supaya kita, okay? Beranak mari ada nama lalu tak? Tak nama hari yang ke berapa? Hari yang ke-7. Tahnik hari yang ke berapa? Yang ke-7 juga kita. Tak, tahnik hari pertama. Hari pertama. Tahnik hari pertama, hari ke-7 itu hari akikah, hari tak nama. Lain. Nama dengan pertama kena beza nah. Tu kita kena faham. Itu makna as-sunnah hakaza. Halagut tu. Sesiapa yang katanya sesungguhnya nama bagi Allah itu makhluk, maka dia itu agama dia tu keluar daripada dia di sisi aku lebih nyata daripada ining matahari. Mana tetap kata orang ini jatuh agama dia. Sebagaimana nakal Imam Al-Lalakai. Dia dah baca Lika-Likai. Nah, Al-Lalakai fi syarhi usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah Asy-Syafi'i. Bukan Wahhabi. Nah, tapi tak orang Syafi'i tak pernah sore habuk baca. Nah, hak dok baca kurung 13, kurung 14. 13, 14. Kemudian jadi hak tu ras dia kata. Allahu Akbar. Tengok umur hati. Nah, tengok umur hati. Habis itu. Nah, baca sifatul ilm. Sifatul ilmi. Wa aqarru anna Allah subhanahu ilman. Kama qala anzalahu bi'ilmihi. Surat An-Nisa. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi. Nah. Ia kata sifatul ilm. Ilmu ni makna kan? Ilmu ni makna mengetahui. Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun in kan kaifa yakun. Tu ilmu Tuhan kita. Allah Ta'ala tahu benda hak sedia, benda sekarang, benda lagi akan datang, benda hak tak ada, kalau ada pun Tuhan tahu. Heran tu? Maka dia kata wa aqarru, dan ahlus sunnati wal jamaah ashabil hadis mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ilmu. Ilmu Tuhan ni salah satu daripada sifat zatiyah. Lam yazal wa la yazal Allah tabaraka wa ta'ala yattasifu bihi. Allah Ta'ala itu senantiasa mempunyai ilmu. Sebagaimana Tuhan kata anzalahu bi'ilmihi. Tuhan turunkan tu klik mana Hasan? Anzalahu ay anzalal Quran bi'ilmihi, dengan ilmu Allah Ta'ala. Kemudian di sinilah ulama wak farak. Kerana Tuhan wak farak, wak perbezaan. Ilmu suku, kalam suku. Karena setengah-setengah mereka kata kalam itu marji' dia klik pada sifatul ilm. Kalamun nafsi dengan ilmu mana beza? Hak tullah ya kalau nak kira. Syai'un wahid. Kalam nafsi dengan ilmu hak kita ada. Sekarang hantar duk dia ni, dalil duk sebut, duk kecek. Hantar duk dia, sakit orang panggil. Tapi dalil duk royak, duk kata. Ilmu lah tu, hadap berjalan. Lalu Tuhan buat beza. Anzalahu, ay anzala hadzal kalam al-Quran al-Karim, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Apa makna dengan ilmihi? Makna di sini, makna Allah Ta'ala buat turun tadi itu dengan qadar yang patut pada dengan manusia. Anzalahu bi'ilmihi, makna Quran ni patut pada dengan manusia. Heran tu tak? Bukan makna kata manusia tak kuasa nak faham, tak kuasa nak memahami, tak kuasa nak tahammul apa amanah hak Tuhan beri dalam Quran. Tak. Heran tu tak? Itu makna anzalahu bi'ilmihi. Suratul Nisa. Kemudian suratul Fatir, wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi. Dan orang perempuan tak akan boleh adanya mengandung dia tadi itu ataupun nak meletakkan anak dia malaikat dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Tuhan ni. Bukan setiap berlakunya asbab yang hasilnya apa nama an-natijah. Terkadang berlaku asbab tapi hasil natijah tak dapat. Sebab apa? Sebab ia duduk di bawah ilmu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Pada muka 42 tu qala Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala fi risalati ila ahli Thagr, dia kata wa ajma'u ala annahu subhanahu lam yazal mawjudan hayyan qadiran aliman. Allah Taala itu dia kata ijma' orang-orang Islam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Lam yazal makna senantiasa. Lam nafi, zala pun nafi. Nafi dengan nafi tubik kaedah jadi isbat. Terjemah senantiasa. Senantiasa ada, senantiasa hidup, senantiasa kuasa, senantiasa mengetahui. Mengetahui. Wa ammal jahmiyatu fa ankaru ayyakuna lillahi ilmun adafahu li nafsihi wa jahadu ayyakuna qad ahata bi kulli syai'in ilma wa harabu an-nususa ad-dallata ala dhalika fama'buduhum ala hadha al-i'tiqad laysa al-alimul khabir alladhi huwa bi kulli syai'in alim wa innama ya'budu al-adam. Di sisi Jahmiyah dia engkar kata bagi Tuhan itu ilmu. Awak apa? Karena dia kata ilmu itu adalah perkara yang lain daripada zat. Apabila ilmu itu ada di zat, membawa kepada Allah Ta'ala itu jadi baru. Kenapa? Kerana beri pedah tarkib. Semua nak mengkhidmatkan kepada dalil tarkib yang kita syarah pada awal muqaddimah tadi. Dia kata ilmu dengan zat. Benda tulah-tulah ke benda lain? Benda lain. Apabila benda-benda lain, dia kata, pasti kata, ilmu ni ada di zat Tuhan. Kalau gitu, ilmu ada di zat Tuhan, mana zat Tuhan tu tepat tahammal bagi ilmu. Maka tufidu yalzam at-tarkib, dia kata. Apabila tarkib, wajib kita kena sapuh daripada zat Tuhan itu, ilmu. Akhir sekali, jadilah guna. Menyuci sampai habis. Nampak tak tu? Menyuci sampai habis. Menyuci lagu tu tak betul. Orang kata suci ni menyuci sikit, jawab tubik habis kapek-kapek ni. Lagu tu kan awak lagu ana hasif. Itu adalah perkara-perkara yang kelajak. Suruh beli pohon kayu sepahung. Suruh beli pohon kayu sepahung dia kata. Ya buah habis, ngah daun-daun ya buah tak tinggal gapo. Sebab gapo nak sepahung dia kata. Sepahung tak leh. Lagu tu bukan. Kalau gitu mari apa orang mari sore kerak telinga tubik tu isak-isak. Nampak dah tu? Sebab telinga ni terkib juga. Ini adalah perkara-perkara yang punah akal belakang lagu tu. Ada orang hak duk royak kata tak ada Jahmiyah ke apa nama tu? Ada. Baca 44 tu. Sifatus sam' wal basar. Wa athbatu as-sam'a wal basara wa lam yanfu dhalika 'anillahi kama nafathu al-mu'tazilah. Nah, kita di sisi ashabil hadis kita isbatkan pendengar bagi Tuhan dan pelihat bagi Tuhan. Mereka itu isbat akan pendengar bagi Tuhan, pelihat bagi Tuhan dan mereka itu tak nafi di makian itu. Di makian mana? Di makian as-sam wal basar tu anillah daripada Allah Subhanahu wa taala. An pakai situ an lil matruk. An lil matruk pakai tahu tubik, buai tubik. Sebagaimana menafi akan dia oleh al-mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia itsbat kata Allah Taala dengar tapi dengar dengan zat, bukan dengar dengan sifatus sama. Dengar juga tapi dengar dengan zat. Tapi sifat tak ada. Sifat bagi zat tu tak ada. Maka itu adalah mukabarah. Adalah mukabarah. Allah Taala nama As-Sami'. Apa boleh nama As-Sami'? Sebab dia lahu sam. Allah Taala nama Al-Basir sebab lahu Al-Basar. Bila kita nak ayat kata hadza rajul qaimun, bila idza talabbasa biqamah ataupun idza talabbasa biqiyamin, dengan berdiri. Tak boleh nak ayat kata dia berdiri kalau dia tak berdiri. Sebab tu kaedah lughawi pun nak pergi tak boleh. Orang kata aina Muhammad wa huwa naimun, kita kata dia duduk tidur. Apa boleh kata dia tidur? Naimun tu satu nama bagi orang yang duduk tidur. Sebab dia ini mutalabbisun bi apa? Binau, dengan tidur. Kalau dia tak tidur ni katakan naimun. Nampak tu tak? Sebab itulah tiap-tiap nama mutadamminu lis-sifah.
Tiap-tiap nama dia itu mengandungi dalam itu sifat. Tak boleh nak ayat kata nama saja sifat tak ada. Tak boleh jadi. Faham tu Hasan? Faham sini nah. Sebab tu salah Mu'tazilah walaupun dia a'immatul lughawiyah. Seumpama Zamakhsyari dan sebagainya pelik kita baca dalam tafsir Zamakhsyari, tak kalau ia syarah sifatus sam wal basar, dia nafikan lughah yang duk royak tadi di awal mukaddimah, dia nafi tu baik pada kaedah. Ini panggil ahlul ahwa. Ini panggil ahlul ahwa. We faham molek sini ni. Tu. Itu adalah kita telah maklum belakang ni. Muka 40 ni tu tengok sikit. Al-quwwatu lillahi jami'an. Wa athbatu lillahi al-quwwata. Kama qala awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kita mengisbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kekuatan. Al-quwwah, kekuatan. Lain daripada al-qudrah. Qudrah tu makna kuasa, hak ni al-quwwah, kekuatan. Sebagaimana Tuhan katalah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Kalimah minhum quwwah tu daripada kaum Thamud, kaum tu, kaum ni dan sebagainya. Ada ayat kata mereka itu adalah ada kekuatan tu. Tak saya berimej dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita di sisi kita isbat bagi Allah Subhanahu wa taala sifatul quwwah. Apa makna? Al-Qawi. Sebab Tuhan itu bernama dengan Al-Qawi. Al-Qawi di dalam nama dia tu ada sifat nama Al-Quwwah. Al-Quwwah ni makna kata tak ada siapa pun boleh mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Laisa liquwwatihi hudud. Tidak ada siapa pun boleh nak mengatasi, dan kekuatan Tuhan ni tidak ada sakatan. Tidak ada gana? Tidak ada sakatan. Itu makna Al-Quwwah. Baik. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Ada ni. Ya'idu aidan. Ai quwwatan. Dia jamak daripada apa ni? Jamak daripada ada. Masdar daripada ada. Ya'idu aidan. Bukan makna aidin di situ jamak daripada yadun. Ingat sini ni. Sebab itulah ulama kita dan Abdullah bin Abbas kata biquwwatin. Hanya kata ta'wil ni bukan ta'wil hak tu. Nah, asal hak lain ini bukan ta'wil. Ini makna bagi aidin dah ni. Ada ya'idu aidan. Aidin hak ni ai bermakna quwwatin. Ada apa? Yadun, yadan. Gapo? Aidi hak tu lain. Hak tu jamak hak lain. Sebab tu bab lughawi tu kita kena kejak. Barulah kita itu faham dalam masalah. Hak molek sekali baca dalam kitab berapa nama ayat? Bagi Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Bada'i' Fawaid. Al-Bada'i' Fawaid. Baca dalam tu kita boleh lughawi yang berbagai-bagai wajah. Tapi min jihati ashabil hadis. Min jihati ashabil hadis. Dia sangat gagah Ibn Qayyim dalam masalah lughawi. Hingga sabit daripada dia, ia syarah juga Alfiyah Ibn Malik tu. Alfiyah Ibn Malik tu ada syarah 2 jilid, dia satu sejilid tu. Nampak tu tak? Habis itu makna al-quwwah. Baca lagi. Al-khairu wa syarru bi qada'illahi wa qadarihi. Nah. Qalu innahu la yakunu fil ardi min khairin wa la syarrin illa ma syaa Allah. Nah. Al-khair kebaikan. Wasyarr kejahatan. Baik ni makna kan? Baik mana kan Ashta? Mana kan Husain? Hasanah. Ayuh, baik benda suka dengan hati. Jahat benda tak suka dengan hati. Hak kena. Benda hak berasa tenir di hati. Itu baik. Hak tak baik, hak sebaliknya. Dia tadi itu dengan qada Allah. Qada Allah ni gapo? Ijad. Qada di situ mana ijad, kejadian Tuhan. Wa qadarihi dan sakat Tuhan. Qada mana ijad. Qadar mana takdir. Daripada tak ada nawi ada panggil qada. Hak ada dah nak sakat itu qadar. Ni setengah-setengah orang tanya qada. Qada gapo lagi? Murih pula orang tanya. Nak itu. Tak royak boleh, nak menyata boleh. Qalu kata mereka itu ahlus sunnah ataupun ashabil hadis,
ataupun ta'ifatun mansurah, ataupun gapo lagi nak kata? Firqatun najiyah, nama berbagai-bagai, mafhum satu lah. Ai man sara ala nahji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Tu lah. Nampak tu tak? Hak ni pakat dakwa belaka ahlus sunnah tapi kena tengok isi. Tak ada gapo ahlus sunnah pun tak apa nak dakwa tak ada masalah tapi tengok isi. Isi lagu mana? Ada ayat Quran. Ayat Quran tak ada. Mana kita nak tengok? Tengoklah kitab ni kitab. Buka tengok kitab. Syarah kabir ke syarah wusta ke syarah gapo tengoklah kitab tahu. Kata Al-Qur'ani wal hadis huma asas i'tidad ataupun i'timad. Mereka itu menjadikan ayat Al-Quran lil i'tidad bukan lil i'timad. I'tidad mana nak kejak saja bukan sebagai asas. Ashabis sunnah letak ke Quran hadis itu sebagai asas. Kitab pun tak sama. Bagi tengok dalam kitab Lalakai, Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Hatta dalam kitab Ibanah. Kita tengok. Nampak? Ataupun dalam kitab Risalah ila Ahli Saq dan kitab ni pun serupa. Kitab apa nama? Maqalat ni. Dia katakan innahu sesungguhnya dhamir sya'n. Tak ada apa? Tak ada rajuk. La yakunu fil ardi tidak berlaku di dalam bumi ini min khairin daripada baik ataupun wala syarr. La sepanjang atfiyah dan tidak apa? Dan tidaknya ada benda hak jahat illa malaikan masya Allah. Malaikat apa ya Allah Subhanahu wa taala kena. Kalau gitu masyiatullah ada berapa Hasan? Masyiatullah masyian. Lillahi masyian. Bagi Tuhan tu ada dua masyiah. Masyiatul kauniyah wa masyiatul syar'iyyah. Masyiatul kauniyah al-insan manusia ni tak boleh masuk capur. Adapun masyiatul syar'iyyah manusia ada masuk capur dan di situlah nak kira pahala dosa. Masyiah tu makna masyiah ni kehendak ki Tuhan. Kehendak ki Tuhan nak menjadikan ni itu terserah kepada kehendak ki Tuhan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah lah tu. Rabbul alamin. Seumpama kita kata al-kufr wal ma'siyah. Al-kufr wal ma'siyah wal ilhad. Al-iman wal islam wal ihsan. Soal. 6 kalimah tadi itu dia ada dengan qada Allah Taala tak? Ada dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan masyiah Allah Taala tak? Ya, ada dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-kufr wal ma'siyah wal ilhad ada dengan masyiatul kauniyah. Tuhan kehendak nawi ada, tetapi tak lazim daripada Tuhan kehendak ni Tuhan nak redha. Adapun al-iman wal islam wal ihsan, hak ni ada dengan masyiah kauniyah serta mengandungi masyiah syar'iyyah sebab Tuhan redha terhadap perkara tadi. Kufur, kalau Tuhan tak kehendak boleh ada tak? Tak boleh. Maksiat kalau Tuhan tak kehendak boleh ada tak? Tak boleh. Ilhad kalau Tuhan tak kehendak tak boleh. Hatta walau kana al-waraqah, keping daun luruh daripada pokok dia kalau Tuhan tak kehendak tak berlaku. Tetapi bukan tiap-tiap hak Tuhan kehendak Tuhan redha. Ingat molek. Tetapi semua benda hak ada Tuhan kehendak. Ingat molek. Heran tu. Kita tengok orang minum arak. Tuhan kehendak tu. Ya, Tuhan kehendak. Tapi Tuhan redha tak dengan perbuatan tu Tuhan tak redha. Kehendak dengan masyiatul kauniyah. Tapi tak redha dengan masyiatul syar'iyyah. Faham situ okey? Lama duk faham tu, benda jahat ni Tuhan tak ada jadi, orang lain jadi. Hak tu jadi sanawiyah. Sanawiyah ni buat mana pula? Buat mana? Buat majus. Apa panggil sanawiyah, buat majusi. I'tiqad kata lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi. Ilahus syarr wa ilahul khair. Ni bab begengnya kita terkadang orang ngaji akademik tak tahu dah. Tak tahu. Kenapa? Dia tak tahu. Sebab tu bahaya bang.
Nak buat amal lagu mana wallahu alam. Sebab tu kena ngajilah, kena ngaji. Tu makna kata innahu la yakunu fil ardi min khairin wala syarrin illa ma syaa Allah. Malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala kena. Tengok. Dia kata qal Ismaili fi kitab i'tiqad a'immati ashabil hadis. Pergi carilah kitab tu hak Ismaili tu. Sebuah hal. Lebih kurang kitab ni kita duk baca ni, lebih kurang ni. Dia kata wa yaquluna innal khaira wasyarra wal hul wal mur biqada'i min Allah azza wa jal amdahu wa qaddarahu la yumkinu li anfusihim darran wala naf'a illa ma syaa Allah wa innahum fuqara'u ila Allah ila Allah azza wa jal la ghina lahum anhu fi kulli waqtin. Ini maksudnya. Dia kata dan berkata mereka itu ashabil hadis, sesungguhnya kebaikan, kejahatan, benda yang manis, benda yang pahit itu dengan qada Allah Subhanahu wa qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan qada makna Tuhan mengadakan akan dia dan Tuhan mengqada akan dia, tidak memilih mereka itu bagi diri mereka akan kemudaratan dan manfaat malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Betul? Kita duduk bawah di bawah qada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu Tuhan tak paksakan kita sebagaimana Jabariyah kata. Kita boleh nak bergerak, kita boleh kehendak, kita boleh nak buat tu buat ni, akan tetapi duduk di dalam rikongnya qada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna seperti Jabariyah kata kita manusia seperti cicing yang ada di tangan kita. Tangan manusia. Kalau gerak anak jari manusia, maka geraklah cicing. Itu Jabariyah. Nampak tu? Itu apa panggil Jabariyah. Kita ashabis sunnah bukan i'tiqad lagu tu. Kita sebagai manusia ada perasaan, ada kehendak, adanya kuasa, adanya masyiah dan sebagainya. Tetapi duduk bawah masyiatun ha'am daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan isbat bagi kita wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita ada kehendak, tapi kehendak kita bila nak lulus apabila kehendak kita Tuhan muafaqah. Kalau tidak faham tu tak? Tu ya tepat hak kita, hak kena faham. Dan manusia itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terkaya bagi mereka daripada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap waktu. Sungguh faham daripada ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Tu maksudnya situ. Habis di sini, maka masuk muka yang ke-50. Kita tengok muka 50. Isbatul masyiah. Wa anna al-asya'a takunu bi masyiatillah kama qala 'azza wa jalla wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Surah Al-Kautsar. Wa kama qala al-muslimuna ma syaa Allah kana Masya Allahu. Masya Allahu kana wa ma la yasha la yakun. Nah. Di sini nak isbatkan masyiah. Masyiah ni kehendak Tuhan tapi fi'liyah. Adapun iradah masyiah itu kehendak Tuhan tapi zatiyah. Ada? Zatiyah dengan fi'liyah. Dan sesungguhnya perkara-perkara al-asya' tu makna perkara-perkara makhluk lah. Tak berlakunya makhluk tadi itu la takunu hiya. Hiya apa? Hiya al-asya' tadi itu illa bi masyiatillah, malaikat dengan masyiatillah. La takun bi masyiatillah. Wa annal asya' takunu bi masyiatillah. Dan sesungguhnya bahagia makna makhluk-makhluk itu dia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan kata. Sungguh. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kamu wahai manusia itu boleh nak kehendak malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala muwafaqah dengan kehendak kamu barulah lulus perkara tersebut. Kita ada kehendak, bukan makna tak ada kehendak, ada, akan tetapi nak lulus kehendak kita iaitu kehendak Allah taala itu mari sepakat dengan kehendak kita. Mengenai kata izinnya Tuhan lah, kita kecek mudah-mudah. Kita nak mari ngaji ke, kemudian Tuhan izin we kita mari, boleh mari.
Kalau kita nak mari, Tuhan tak khandak, maka kita tak boleh mari. Ada yang kata tak khandak, kita tak boleh mari. Tak kena jadi paksa. Tak. Sebab Tuhan tak boleh mari tadi tu ada hikmatun balighah kita tak tahu. Ada ke kita pernah dengar ke dalam sejarah? Kita nak satu perkara jalan hak ni, cuma Tuhan tak sewi kita hak ni. Tuhan tak izin kita buat. Kerana Tuhan tak izin kita buat tadi itu, ya ada hikmat balighah. Tuhan nak sepak daripada kita perkara yang jadi mudarat bagi diri. Ingat? Kita tak boleh nak pergi hari itu. Ada hikmat dia, kita tak tahu. Ada hikmat dia tak tahu. Sebab itulah kita kata sebagaimana orang Islam kita kata mana? Masya-Allahu kan wa ma la yasha'u la yakun. Apa hak Tuhan khandak berlaku. Apa hak Tuhan tak khandak tak berlaku. Sebab tu Imam Syafi'i kata ana ashta. Dia tahu tak kata Imam Syafi'i tafsir ayat masya-Allahu kan masya wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Cara ayat Imam Syafi'i tafsirlah mana bunyi? Kalau ramai-ramai buat kita ni pia. Ingat. Sikit tangis sorry. Masya Allahu kan wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Masya Allahu kan wa illam asya. Makna kata apa yang Tuhan khandak berlaku. Sekali pun aku tak khandak. Wa ma syi'tu dan jika aku ni khandak terhadap perkara wa ma syi'tu illam tasya, kalau mu tak khandak muafakah dengan aku, mana mu tak izin, lam yakun, tak berlaku. Faham tak? Hak kita khandak tapi Tuhan tak izin, tak berlaku. Tapi kalau kita tak khandak, Tuhan khandaknya berlaku. So umpama iradatun kauniyah. Menaik matahari, naik bulan, mari tu mari ni, mu tak khandak punya mari. Tak itu. Oh sejuk tak sewi ada sejuk. Ya mari tak se pun mari. Kenapa? Terkadang kita tak orang hak kita tak sejupak nak jupak sangat, orang hak nak jupak tak nak jupak. Ada agak kan ada mengepek ke diri. Hak jelah tu. Faham tak? Tu makna kata ma syi'tu illam tasya lam yakun. Faham tak? Sebab tu kena gantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, di situ kamu ada al-istita'ah pula. Tengok al-istita'ah sikit. Al-istita'atu. Wa qalu inna ahadan la yastati'u an yaf'ala shay'an qabla an yaf'alahu aw an yaf'ala shay'an 'alima Allahu annahu la yaf'alahu. Nah, al-istita'ah makna kuasa. Kuasa ni makna hak Tuhan wi kita. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan yang memberikan tiap-tiap perkara kepada hamba dia. Mana Tuhan jadikan kita, Tuhan wi kuasa di diri kita. Kuasa mana kekuatan, itulah. Kekuatan. Seperti kita kata orang tu duduk dia kecek tak banyak tapi tak ada bisu. Mana dia kuasa nak kecek, ada kuasa nak cakap, ada kuasa nak bicara, tapi dia duduk dia. Karena apa? Karena dia malah nak bosan, masalah. Ataupun dia malah nak kecek tak banyak, masalah. Dia kata dia katakan kata mereka itu ashabil hadis, bagaimana Imam Abi Hasan Asy'ari katalah, sesungguhnya salah seorang itu tak kuasa nak buat satu perkara sebelum daripada dia itu nak buat. Ini ni ada kritik daripada Imam Ibn Abi Aiz di syarah At-Tahawiyah di bawah tu kan, muka halaman 52 tu. Bahawa dia nak buat ataupun dia buat sesuatu Allah Subhanahu wa taala tahu kata dia tak buat, tak boleh nak jadi juga. Lagu mana tengok sini. Dia kata tengok Abi Aiz Al-Hanafi tu ibarat lebih wadih, dia kata. Wal istita'atu dan istita'ah tu al istita'ah nanti dulu. Tak apa. Wal istita'atu allati yajibu biha al fi'lu, dan kuasa yang wajib kita nak buat dengannya oleh perbuatan itu min nahwi taufiq allazi la yajuzu an yusafa al makhluq bihi takunu ma'al faqd. Maknanya manusia kita ni dia kuasa, Allah Taala mengadakan dia, Allah Taala menjadikan dia, mana ijad minal adam ilal wujud.
Mengada daripada tak ada kepada ada. Maka apabila Tuhan menjadikan manusia daripada tak ada kepada ada, wajib di atas Allah Ta'ala, di atas dirinya sendiri, dia berikan benda yang sepatut berikan kepada manusia. Gapah benda yang sepatut beri pada manusia? Yang pertama, Tuhan berikan telinga, beri akal fikiran, beri mata, dan berinya jasad tadi itu jadi as-sihah. Jadi sihat, selamatnya anggota dia daripada kecacatan itu dan kecacatan ini. Itu hak Tuhan nak berikan kepada kita. Wahaba minallah subhanahu wa ta'ala. Hak Tuhan nak beri kita. Adapun al-istita'ah min jihati sihati wal wus'i wat tamkin wa salamatil alat fahiya qabla al-fi'li wa biha yata'allaqul khitab. Ini bahas ini. Adapun al-istita'ah daripada jalan ni kita itu sihat, badan kita kuasa, dan kita itu tamkin. Tamkin ni mana kan nak istah? Mana kata kita itu boleh nak kerja. Dan anggota kita itu selamat molek daripada kecacatan. Maka hak ni ada belum daripada perbuatan yang kita nak kerja. Di situlah sakut paut gapo? Khitabullah. Masalan, kita nak misal. Tuhan kata, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib Allah Ta'ala mewajib di atas kita orang yang kuasa suruh pergi buat haji. Baik, kita calon orang nak pergi buat haji ni calon lagu mana di negara Malaysia? Calon lagu mana? Kita nak pergi tahun ni kan nak pergi tahun depan kan lagu mana? Buat lagu mana? Kalau dari Thailand, di Fatani, mana kata orang nak pergi 3 tahun. Tahun ni dia calon dah diri dia, tasjil masuk. Kerana dia berasa diri dia pun sihat, duit pun ada, selamat perjalanan ni dan sebagainya, maka dia calonkan diri dia nak pergi buat haji. Kah dia calon diri dia nak pergi buat haji tu je buat haji lagi? Tak lagi. Tetapi khitabullah, makna kata khitab Allah Ta'ala, taklif Allah Subhanahu Wa Ta'ala tergantung dah dengan dia. Sebab apa? Sebab dia kuasa dah. Walaupun belum lagi daripada dia nak buat kerja haji. Supaya kita sekarang lah ni Zuhur tak masuk lagi ke? Wajib tak setagi kita semaya Zuhur? Wajib sebab kita salamatul alat. Selamat molek, sejahtera molek. Tapi kita itu apa nama? Kerja lagi semaya? Tak lagi. Maka al-istita'ah tadi itu dia ada belum daripada mana? Belum daripada kita nak buat kerja. Dan al-istita'ah bersama ketika kita buat kerja. Jadi istita'ah ada 2 darajat. Belum daripada kita nak buat kerja satu. Dan ketika kita nak buat kerja itu satu. Maka kita isbat al-istita'ah tadi itu lagu mana? Kata dia itu daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Wajib kita i'tikad al-istita'ah belum daripada kerja dan serta kita kerja. Faham lagi? Itu al-istita'ah. Dan kita tak akan boleh buat satu perkara kalaulah Tuhan tahu kata kita tak boleh nak buat. Tak laku. Dia tak boleh nak buat. Faham tu Hasan? Tak boleh nak buat. Kalau kita Tuhan tahu kata mung ni apa nama tak kuasa nak pergi buat haji dalam diri mung. Buat lagu mana pun tak usah. Tak usah lagu mana pun dia tak sapas itu. Nampak tak? Sebab Tuhan tahu dah. Ya adalah keuzuran gapo tu dan ini. Itu maknanya perkara yang kita nak tahu. Masalah al-istita'ah ni masalah besar pembahasan di sisi as-sunniyin. Tetapi khulasah yang kita buat tubik tadi itu sebagai khulasah dengan cara ringkas. Kalau nak baca, nak ada masa seja kita nak hurai ataupun 2. Baru kita faham dengan cara halusi. Gitu dan gini. Akan tetapi khulasah memadai dengan bagi kita. Al-istita'ah qabla al-fi'l wa ma'al fi'l. Serta dan sebelum. Itu makna al-istita'ah. Dalam Tahawiyah, dalam majmu' Darut Ta'arud dan sebagainya, di sana dia ada riwayat belaka. Ada pun ahlul kalam, cuba tengok sikit di situ. Tengok pada muka berapa nama? Muka 454 tu, tengok situ sikit. Dia kata wa ammal asy'ariyatu faqalu. Asy'ariyah ni faqalu katakan pengikutlah. Bukan imam biasa. Innal istita'ata ma'al fi'li la yajuzu an tataqaddamahu wa la an tata'akhkhara anhu. Tu.
Dia kata sesungguhnya al-istita'ah tu serta fi'il serta perbuatan. Berlaku perbuatan tu tak harus nak mendahului dan tak harus kita mentakhiri. Mana hak dia isbat satu sahaja. Isbat al-istita'ah ketika kita berlakunya perbuatan hak kita nak buat. Belum daripada tu tak ada. Belakang pada tu pun tak ada. Kalau gitu bab haji tadi payahlah nak tafsir tak boleh. Sebab kita tu calonkan diri kita nak buat belum daripada kita nak kerja. Maka hak sunni itulah lebih aula dengan ad-dalil. Wa ma yaf'aluhu al-insan fa huwa kasbun lahu. Apa hak buat oleh manusia iaitu kasb. Kasbul Asy'ari ni la haqiqata lah. Kasbul Asy'ari tidak ada hakikat bagi dia kerana dia i'tikad kata perbuatan manusia tidak beri kesan. Di sisi kita manusia ada kesan. Tak itu? Kita ni ada kesan. Tuhan akan tulis kesan kita. Tapi kesan di sisi kita bukan mana ijad minal adam ilal wujud. Bukan mana ijad. Bimakna tahwil. Bimakna tahwil. Tukar alik. Seperti kita kata daripada gandum kita buat jadi roti. Nampak tu tak? Daripada gandum kita buat jadi roti, daripada air kita buat jadi air. Air ni kita kata tahwil. Itu makna ta'thir. Beri apa nama ni? Beri kesan. Sebab tu di sisi mereka tak ada gapo selama mana kita tak ada i'tikad kata mereka itu beri kesan, tak apalah. I'tikad hatu pun tak apa. Allah Taala hanya jua yang beri kesan. Mari sini. Mari di kasb. Kasbul Asy'ari la haqiqata lah. Ada hakikat bagi dia. Nampak tu tak? Di sisi kita ada hakikat bagi dia dan Tuhan itu tulis. Nah, wa nahnu apa nama Tuhan kata tu? Atharahum tu dalam surah apa nama? Surah Yasin tu ada Tuhan sebut. Tuhan sebut kata Tuhan tulis kesan-kesan dia tu. Habis itu, kemudian khulasah tu tengok sikit dia kata yuthbitu ahlus sunnati wal jamaah lil 'abdi istita'atan bima'na al-wus' wal qudrah wa salamatil alat. Dia kata al-istita'ah di sisi ahli sunnah dengan makna gapo? Wus', makna kuasa dan kebolehan dan sejahtera alat-alat dia itu. Alat-alat mana tangan dia, kaki dia, tubuh badan dia. Wa hadhihi qad tataqaddamu 'ala al-fi'l. Hak ni terkadang dahulu di atas perbuatan au tuqarinuhu ataupun berserta wala yajibu bihal fi'l. Tak jadi wajib lagi kita nak buat. Mana ada dah. Supaya kita duduk dia, kita boleh nak cakap tapi kita duduk dia lagi tak sabar masa. Mana dia kuasa dah ada dah yang nak cakap tu. Tetapi dia tak sabar masa nak cakap lagi. Dia tunggu masa dulu. Itu di sisi sunni. Di sisi dia, tu panggil falsafi dia tu makna kata tak boleh. Kena serta sekarang. Tak mendahului, tak takhiri. Ya, hak mendahului itu kita isbat. Hak bersertai pun kita isbat. Faham dah tu? Tu maknanya gitu. Bagi hamba. Bagi hamba bukan bagi Tuhan. Ni kita dah kecek tentang hamba. Kuasa hadut kita ni. Lakin khitab asy-syar' murtabitun biha. Khitab Allah Ta'ala makna taklif. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bergantung dengannya. Bergantung dengannya. Wa ammal istita'ah allati yajibu biha al-fi'l wa hiya bimakna taufiq. Ada apa al-istita'ah yang wajib dengannya kita itu nak buat? Lagu mana kita nak buat kerja dah amalan kita nak buat. Hak tu bimakna taufiq, makna kekuatan daripada Tuhan suku. Supaya kita kuasa nak buat satu perkara belum daripada kita buat. Tiba-tiba apabila kita nak buat sungguh kita ajz. Kita lemah daripada nak berlaku. Seolah kata kita azal tapi kita nak buat tak boleh. Kerana taufik tak ada. Taufik ni mana kekuatan Tuhan suku. Supaya kita kata, orang tu salamatul aqlihi, salamatul jasadihi, salamatul alatihi, selamat belaka. Kita royak kata, mung ni buat gini lah baru nak jaya, buat gini. Nak jaya buat gini. Kerja apa baik, mengaji apa baik, penegak apa kata lagi. Tiba-tiba apabila ia nak buat, ia nak buat tak boleh. Ada tak? Banyak. Saya duk terbiahkan orang terkadang kita royak buat gini. Apabila sampai masa ia nak buat tak boleh. Itu apa panggil tak ada sakut dengan kita.
Sakut paut dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik ni mana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi bi iradatillahi wahdah wa hiya allati tuqarin fi'l. Hak tu kehendak kita hanya jua. Lain pada tu tak boleh nak masuk. Yang dia itu muqarin menyertai perbuatan. Nak tolak perbuatan tu iblis buat, sakut paut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. أفعال العباد وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا. Nah, di sini bab penting nah, bab af'alul ibad. Bab af'alul ibad. Af'alul ibad ni mana perbuatan hamba. Mana perbuatan hamba. Lazim daripada manusia, diri dia ada, ya ada perbuatan. Perbuatan daripada gerak, daripada dia, daripada baca, daripada makan, daripada minum, daripada tu, daripada ni. Panggil af'alul ibad. Dan ahlus sunnah, ashabil hadis, dia kata, dia ikrar bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Khalik di sini maknanya yang menjadi, tak ada benda perkara yang boleh nak menjadi pada tak ada kepada ada malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Dan semua amalan hak jahat di kalangan hamba tu, amalan jahat hak keluar tubik daripada perbuatan hamba, Allah Taala yang mengada. Allah Taala yang menjadi. Yang membuat tu kita, yang menjadi tu Tuhan. Beza lah. Yang membuat tu dia. Fa'il tu man. Syakhs seorang hamba. Adapun khaliquhu ataupun khaliquha Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tu Tuhan. Nampak tu tak? Tu itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala jadikan kamu dan apa yang kamu itu buat. Apa yang kamu itu buat. Yakhluquhallahu. Allah Taala menjadikan dia. Wa anna a'malal ibad, dan amalan bagi hamba yakhluquhallahu azza wa jalla. Allah Taala menjadikan dia. Amalan tadi itu Allah Taala yang menjadi, tapi yang membuat tu kita. Supaya kita duk bercakap ni, kita duk bercakap kan. Tapi itu adalah makhluk bagi siapa? Makhluk bagi Allah. Karena tolak Mu'tazilah kata dak, itu makhluk bagi kita, bukan makhluk bagi Allah. Ni giguk sanawiyah juga, giguk apa nama? Majus. Sebab itulah ada ke asar kata al-Mu'tazilah majus hadhil al-ummah. Wa anna al-ibad, dan sesungguhnya hamba tadi itu la yaqdirun. Makna kata dia itu tak kuasa ay yakhluqu syai'a. Tak kuasa nak buat satu perkara pun. Sungguh. Kita tak kuasa. Nak buat gapo semut seka kita tak boleh buat. Yang kata hak lain. Nampak tu tak? Maka dia kata di sini, katakan tengok sini. Qultu hadza amrun, ini ni urusan muttafaqun alaihi 'inda a'immah, di sisi ulama semua pakat faham lagu ni belaka. Wa qad naqalahu anhum al-Imam al-Ismaili fi kitabi i'tiqadi a'immati ashabil hadis. Dia kata wa yaqulun innahu la khaliqa 'ala al-haqiqati illa Allah azza wa jalla. Kata mereka itu sesungguhnya tidak ada Tuhan yang mengadakan di atas jalan hakikat daripada mengada hak tak ada kepada ada, malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Wa anna aksabal ibad, dan semua amalan hamba kullaha, semuanya tak kira, sayyiatihim wa hasanatihim makhluqun lillahi, makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah yahdi man yasha, Allah Taala dia itu nak hidayah siapa yang dia itu kehendak. Di sini kita kena faham. Kata Tuhan nak hidayah kita dengan sebab kita ada asbab. Sebab kita sendiri yang nak jalan hidayah, maka Tuhan muwafaqah. Kalaulah kita sendiri tak sah, tu tak sah buat kana. Sebab tu Tuhan kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia sendiri kena nak dulu. Kalau tak, nampak je tak? Tuhan nak coba di sini. Wa yudillu man yasha, dan Tuhan nak menyesatkan siapa yang dia khendak sebab dia nak lagu tu.
Sebab itulah Tuhan kata wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Tuhan kan nak baik dia hidayah tapi dia tak seh. Maka tak seh Tuhan sesat. Mun nak sesat ikut mu. Tu. La hujjata liman adallahu Allah azza wa jalla wala uzra. Dan tidak ada hujah apa-apa dapat Tuhan sikit lagi bagi mereka yang Allah Taala itu menyesatkan dia dan tidak ada uzur. Buat apa? Karena Tuhan widah wa hadainahun najdain. Tuhan wi dua jalan. Wi mikir, wi akal fikir, wi rasa, wi kitab, beri alim ulama dan sebagainya. Tapi mereka itu tak mau. Apabila mereka itu tak mau, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Yang dok balahlah dapat aku royak dah kayak dulu. Dan sebagainya, dan itu maksudnya. Itu makna kullillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau Tuhan kandak, nastia Tuhan hidayah belaka. Tapi dak. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihi dhalalah. Ada satu kumpulan Tuhan hidayah dengan sebab mereka itu kandak. Ada setengah Tuhan itu menyesat dengan sebab mereka itu kandak nak lagu tu. Kita boleh pilih. Mun nak lagu mana? Tak itu. Kita nak lagu mana? Tuhan boleh pilih. Tuhan kita pilih. Kalau gitu berkatanya Al-Mu'tazilah tengok muka 360 apa nama tu? 57 tu atas sikit. Wa qala at-Taimi fil mahajjah fil hujjah fi bayan al-mahajjah kita al-Asfahani. Babur radd al-Jahmiyah wal Mu'tazilah dia katakan af'alul ibad laysat bi fi'lillah wa innama hiya makhluqatun lahu. Ingat molek sini ni. Kaedah ni ingat molek. Kerana puak-puak ni ya etikad kata haduk kecek pada hakikat ni Tuhan. Haduk semaya pada hakikat tu Tuhan. Haduk makan hakikat itu Tuhan. Kok tu teruk juga tu. Hakikat tu manusia lah haduk makan tu, haduk tidur pun manusia. Haduk berjalan berdiri bercakap tu manusia. Tapi semua perbuatan tu makhluk bagi Tuhan. Kalimah khaliqun dengan fa'ilun buat beza. Khaliqun Allah, fa'ilun al-insan. Manusia. Sebab tu dia kata perbuatan bagi hamba bukan dengan perbuatan Tuhan, tetapi perbuatan hamba tu adalah makhluk bagi Tuhan. Perbuatan hamba tu makhluk bagi Tuhan. Kita yang buat, tapi makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia ada syubhat dalam masalah pihak. Ia pihak kata wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Mereka itu tak melata bahkan Allah Subhanahu wa taala melata. Pada hakikat Tuhan yang melata bukan makna kata mereka itu, sedangkan Tuhan isbat wa ma ramaita idh ramaita. Idh ramaita tu mari dengan apa nama tu? Mari dengan fi'il syarat tadi itu tak kala engkau yang melata. Makna engkau yang membuat. Tapi yang mensapakan, yang mengisabah mata-mata musuh Allah Ta'ala itu, ialah dengan pertolongan daripada Allah. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan manusia, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tak sah nak pergi kata lagu tu. Boleh kita nak kata, wa ma sarakta iksarakta walakin Allah saraka. Boleh nak kata kita? Wa ma sallaita is-sallaita walakin Allah salla. Boleh nak kata kita? Tak boleh. Sebab tu, pihak itu maghlut. Salah. Habis itu nah. Kemudian tengok sikit dikata tengok muka 59 tu. Baca wa Allah tu sikit. Ku apa dah? 12.5 dah. 12 apa? Dah sikit. 12.5 kita berhenti dah. Baca Hatif. Wa inna Allah subhanahu wa faqal mu'minina li ta'atihi wa khadara al-kafirina wa latafa bil mu'minin wa nadhara lahum wa aslahahum wa hadahum wa lam yultif bil kafirina wa la aslahahum wa la hadahum walau aslahahum lakanu salihin walau hadahum lakanu muhtadin. Berhenti. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala waffaqa makna taufik, beri kekuatan akan orang mukminin
supaya orang mukmin itu boleh taat akan Allah Taala. Kita nak taat Tuhan ni berhajat pada taufik minallah. Dan Tuhan itu khazalal kafirin. Khazalal kafirin tak ada beri pertolongan. Tak ada beri pertolongan. Dan apa nama Allah Taala itu latafa. Latafa ni makna gana? Berinya lemah lembut lah dengan orang mukminin. Tuhan tak kasar main dengan orang mukminin ni. Dan Tuhan wi pandangan bagi mereka dan mengislahkan hidup mereka, hidayah mereka. Dan Tuhan itu tak melemah lembutkan dengan terhadap orang-orang yang tak beriman. Dan Tuhan tak mengislahkan mereka itu, dan Tuhan tak menghidayahkan mereka itu. Semua dengan sebab mereka tak sih. Ingat tu, semua dengan sebab mereka itu tak mau. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu islah dengan sebab mereka itu mau, nescaya mereka itu jadi orang yang saleh. Dan jika kalau Allah Subhanahu wa taala hidayah mereka, nescaya mereka itu termasuk dari golongan orang yang dapat hidayah. Tapi mereka tak sih. Mereka tak mau. Ada juga orang tak sih kebaikan, ada bukan tak ada. Tak sih kepada kebaikan, ada. Nampak ada Hasan? Ya payah agak itu manusia kita ni, dia tak serupa. Tabiat manusia ni dia tak serupa. Nampak tu tak? Dia tak serupa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa nak mengislahkan orang kafir. Ya Tuhan kuasa. Tuhan tu kuasa ala kulli syai'in qadir, boleh buat belaka. Dan Tuhan itu yaltufa bihim, Tuhan kuasa nak lemah lembut dengan mereka hatta yakunu mu'minin, sehingga jadi mereka itu orang mukmin. Tetapi dengan sebab mereka itu tak mau, tak ada arah. Walakinnahu arada ay la yuslihal kafirin. Tetapi Tuhan hendak tak nak islah orang hak tak beriman. Apa? Kerana mereka itu tak mau. Wa yaltufa bihim, dan nak melemah lembut dengan terhadap mereka hatta yakunu mu'minin, sehingga jadi mereka itu orang mukminin. Walakinnahu arada ay yakunul kafirin kama alima. Tetapi Tuhan tu hendak nak jadi orang yang tak beriman tu tak beriman sebagaimana Tuhan tahu. Sini nuktah yang penting. Tuhan tahu kata hamba dia ni nak lagu mana. Sebab itulah Tuhan takdir mengikut apa yang hamba itu nak. Kita jangan faham di darajat al-qada' wal qadar dia ada 4 darajat. Qada wal qadar ada 4 darajat di sisi ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama al-ilm. Yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Maka terkadang orang pergi faham di al-katibah ni, al-kitabah ni. Kitabah mana? Kita nak buat lagu mana? Kalau Tuhan tanda lagu tu gitulah. Tanda tu yang kedua dah. Yang pertama Tuhan tahu. Tuhan tahu kata mu nak jadi lagu mana, sebab tu Tuhan tanda mengikut apa yang mu nak jadi. Bukan mana Tuhan paksa. Tu faham molek. Faham tak? Maka di sini Tuhan tahu dah kata mu nak lagu mana. Maka mu nak jadi kafir, tak ada apa. Supaya dengan Firaun tu dah. Supaya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibn al-Mughirah. Dia tak sih nak buat mana. Alim reti, ilmu penuh dada demo tu. Tapi dia tak sih yang ngiling. Apa sasia tamai au nak buat kan? Nah. Wa khadalahum wa adallahum. Allah Taala itu tak ambil beratlah dengan mereka, dan Tuhan menyesatkan mereka. Wa taba'a ala qulubihim, dan Tuhan khitam di atas hati-hati mereka, kata tak beriman, tak ada arah. Wa annal khaira wasyarra biqada'illahi wa qadarihi, kebaikan, kejahatan semua itu daripada qada-qadar Tuhan belaka. Wa yu'minuna biqada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi, dan mereka itu beriman dengan qada-qadar Allah Ta'ala, tak kira baik ataupun jahat, sama ada benda hak setuju ataupun tak setuju. Wa yu'minuna annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, dan mereka itu beriman bahawasanya mereka itu tidak milik bagi diri mereka kebaikan, kemudaratan, illa ma sya Allah, malaikat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa yulji'una amrahum ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka itu kembalikan urusan itu kepada Allah. Wa ila Allah turja'ul umur wa yuthbituna al-hajata ila Allah fi kulli waqtin wal faqr ila Allah fi kulli hal, dan mereka itu isbatkan hajat kepada Allah pada tiap-tiap waktu, dan
fakir dia itu kepada Allah tiap-tiap keadaan. Ini ni sebagaimana kita tengok dah lah tadi tu pada muqaddimah dalam kitab ni. Kita pergi sikit lagi insya-Allah. Pukul berapa dah ni? Pukul 12 20 minit ayat dah. Al-Quran kalamullah ala haqiqah ghairu makhluqin. Wa yaquluna innal Quran kalamullah ghairu makhluqin. Ghairu makhluk. Dia kata Al-Quran kalamullah ala al-haqiqah. Mana Quran kita ni ya kalam Allah Taala daripada Tuhan sungguh. Alal haqiqah mana sungguh, walaysa majaz. Dia itu bukan makhluk. Sebab apa bukan makhluk? Kerana kalam itu salah satu daripada sifat Tuhan. Maka sifat Tuhan mengikut mausuf. Mausuf bukan makhluk, maka sifat pun bukan makhluk. Dia kata wa yaqulun, kata mereka itu ashabis sunnah, innal Qur'ana kalamullah. Sesungguhnya Quran itu kalam Allah. Ghairu makhluk. Quran bukan makhluk. Ingat molek kena pegang hak ni tanah pas tanah lah. Kalau tak kena hak ni, mengajilah habis sampai ke PhD pun doktor pun saja. Walaupun ada Quran penuh dada pun, kalau pegang tak kena free. Hak ning lah li ajli hadza qama al-Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, tegak depan Ma'mun, Mu'tasim dan sebagainya di dalam kerajaan Abbasiyah dulu. Dia katakan tengok sini. Kita tengok di dalam kata faqala Abu Bakr Ismaili fi kitabi i'tiqadi a'immati ahli hadis tu bawah tu 92 tu. Dia katakan tengok sini, dia kata wa yaqulun innal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Sesungguhnya Quran ialah kalam Tuhan bukan makhluk. Wa annahu kaifama yusrifu boleh yusrafu bi qiraatil qari lahu bi lafzihi wa mahfuzan fis sudur wa matluwan bil alsinah maktuban fil masahif ghairu makhluqin. Gengnya kita ni. Ni gengnya kita. Sesungguhnya Quran ialah kalam Allah bukan makhluk. Kalimah bukan makhluk tu wak apa Ustaz? Wak bawa datang kerana nak takkid apa yang ada dalam dada. Kita dulu i'tikad Quran kalam Allah. Bukan makhluk juga dah, tapi duduk dalam dada. Apabila timbul ahlul yang inhiraf daripada sunnah, tak betul dengan sunnah, dia kata Quran adalah makhluk. Quran adalah makhluk. Tapi cara lari dia kata Quran lafzi itu makhluk. Adapun Quran hak makna nafsi, hak tu bukan makhluk. Hak tu lah. Kerana hak Imam Ahmad numpur petih Quran ada depan kita ni. Ma baina daffatain. Apa hak ada depan kita? Apa hak kita duk baca depan kita, hak kita duk tengok tiap-tiap hari duk pegang dengan tangan, hak tu hak Imam Ahmad memperteh. Bukan Quran nafsi. Mereka ya pandai. Quran lafzi makhluk, tapi Quran nafsi itu bukan makhluk. Hak tullah itu. Ingat molek tu hak tullah. Huwa. Sebab tu Mu'tazilah wa haula wa man wafaqa haula hak tullah. Kata Quran adalah makhluk. Besar firiyah. Kalau kita mati tak atas akidah tu gak nak jawab lagu mana tak payah Tuhan tak tahu. Sebab tu kita kena duk ngaji kata hak salah tu. Pas jadi kewajipan kita satu lagi, kita kena mengajar pula hak salah ni orang tahu. Pasal dia lah mula-mula tu orang buat kerja yang kena lah panas sikit. Nah, ni nak duduk lah ikon semata, mukayif semata, ya bukan dia lagu tu lah kena soyak mulut dapat tu hesak. Nah, jangan kita takut dalam masalah nak sebar. Tuhan kata balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Akhi anak wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala menyelamatkanmu sendiri daripada manusia. Tuhan jamin wallahu ya'simuka minan nas. Tapi syarat balligh ma unzila ilaika min rabbik. Belum daripada balligh tata'allam, ngaji molek. Wak sekadar ada surau, ada masjid, ada madrasah, wak molek-molek. Lepas tu kecek jangan kasar lah, royak molek. Orang duk takut, kita usik pula, tak ada apa lagi. Kau pergi royak molek, faham molek, sejarah molek.
Ada bosan tu belik dekat kita. Belik tak? Mana kata kita sendiri yang tak kuasa nak hurai. Ada juga ngaji pandai hurai. Tak ada. Ngaji pandai. Boleh imtiaz. Nak hurai tak boleh. 2 baris nak hurai tak boleh. Belajar lah cara hurai tu kena belajar. Ilmu iktisab. Al-bayan kena iktisab. Kena belajar. Cara nak tak muqaddimah lagu mana. Takhir lagu mana. Di tengah lagu mana. Cara dia tu kena belajar. Kalau tidak nak hurai tak boleh. Ada kita tengok kita rumah yo takut tengok, tapi nak hurai tak boleh. Tapi pandai nulis, tak apa dah. Nulis boleh. Tapi hak nak ni lidah. Al-lisan. Nampak tu tak? Lidah ni hak nak hurai witubik pula sekali lagi tu kena belajar. Kita kena janji lah dengan Tuhan kita tu. Bukan janji dengan saya, ni amanah demo dengan Tuhan. Hak kita ni kita janji dengan tok guru kita lagi. Janji dengan Tuhan lagi. Janji dengan diri lagi. Kita buat kerja dah. Tak apa dah. Mudah-mudahan Tuhan lepas dah kita. Tapi buat kita ni. Hak mengaji. Pergi dah mengaji. Dah tahu dah sejarah lagu mana. Mari sampai ke Tanah Harak. Ini terkadang ramai lagi. Kawan-kawan guru kita tak boleh nak mari Tanah Harak. Tapi hemah mereka tinggi. Ada mereka. Hemah tinggi-tinggi. Tapi Tuhan tak jemput main negara Arab. Adalah keuzuran gitu dengan izin. Tapi adalah kebaikan bagi dia. Tapi kita ni hak mari negara Arab ni lah mana. Hurai hak Abu Hasan Asy'ari ni hurai molek. We kena molek. Okey. Hak ni hak sungguh ni. Nampak tak? Hak ni hak sungguh. Baik. Dia katakan wa annahu kaifama, dan sesungguhnya Quran tu bagaimanapun yusrafu bi qiraatil qari lahu. Kita nak baca dia dengan lafaz kita ataupun kita nak hafal dia dalam dada kita, ataupun kita nak belafaz dia di lidah kita, ataupun kita nak tulis dia di dalam mushaf, dia tu apa? Ghairu makhluk. Bukan makhluk. Tu pegangnya kita. Jangan gaduh hak ni. Pegangnya kita. Sebab tu kertas kita tulis ayat Quran tu duduk lakah main. Masa saya duk ngaji dulu, dia ambil Quran ni, dia tak wah kaki dia. Kita kata apa buat lagu ni orang Arab. Dia kata, Quran ni makhluk, dia kata. Ni Quran lafzi, dia kata. Quran nafsi ni bukan makhluk. Nafsi duduk mana? Duduk atas. Dia kata, Quran duduk atas. Atas juga, tunjuk kau tu juga. Nampak tu tak? Bila-bila nak ayat tu tak berjihad pun, tapi tunjuk kau tu juga. Tapi fitrah. Fitrah manusia. Maka kita tak boleh. Quran ni adalah kalam Allah Ta'ala dah. Dan dia akan dilipat balik klik ke Tuhan esok. Orang tua kita dah pergi tu kena dah. Dia tak jamuh, dia tak Allah dengan tangan. Dia buat telunjuk kan. Di Malaysia buat gitu tak? Ada tunjuk gitu. Tak ada asmaya, tak boleh jamuh dan sebagainya. Dia dah lah. Yang mari hak teori baru-baru. Apa panggil Ahlul Kalam Judud. Nah, Ahlul Kalam Judud ni dia mari pasal tu. Quran. Soreh mereka sekarang lah ni kata Quran ni makhluk ni. Soreh. Nampak dah tu? Bukan main-main lah. Sebab tu lah kita ni kena cara lah sikit ni. Wa man qala bi khalqil lafzi bil Quran yuridu bihil Quran fahuwa qad qal bi khalqil Quran. Siapa dia kata aku belafaz dengan Quran tu makhluk tapi dia khandak benar dia baca tu, maka natijah tu baik kata dia i'tikad atau Quran tu adalah makhluk. Tak kira. Ni masalah Al-Quranul Karim kena jaga molek sini nah, kena jaga molek. Maka kita berhenti sini dulu. Kita akan syarah pula sedikit lagi tentang masalah Al-Quran kalamullah alal haqiqah ghairu makhluk pada jilsah yang kedua biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.